Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara Meruddin Menteri Besar, Saudara Siva Kumar, Chan Chong, Herudin, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Bandar dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Wah, hebat namanya ni. Saya tengok orang muda, saya bersemangat. Saudara, kita dengar saya Meruddin cerita, dia dalam mana-mana pimpinan kerajaan, dia kena peka, dia kena prihatin. Kita tak mau cakap umpamanya rancangan atau serang orang. Kita ada masalah. Negara ini ada masalah. Negara ini adalah negara yang kaya, hasil mahsul tinggi, kekayaan yang banyak. Tetapi anak muda harus tahu, negara itu boleh tingkat keupayaan dia, boleh runtuh, musnah. Teori-teori sejarah kalau sudah belajar daripada dulu, apa dia? Pertama, Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Kemudian dikupas oleh Arnold Toynbee, sejarawan Amerika. Apa maksud dia? Intisari dia. A civilization can rise and fall. Satu tamadun boleh bangkit, berkembang menjadi gagah dan hebat, dan boleh musnah dari dalam. Apa faktor yang boleh membangunkan? Semangat dan cita-cita, prinsip, pimpinan yang bersih, yang menolak rasuah dan salah guna kuasa, pimpinan yang guna kuasa untuk membela nasib rakyat. Esprit de corps itu yang boleh bangkitkan rakyat, bukan ucapannya, bukan janjinya, bukan kempennya, tetapi tindakan dan programnya. Kerajaan dan negara yang sama boleh musnah bila pimpinannya gila harta, zalim, guna kuasa perkayakan diri dia. Jadi Perdana Menteri mesti kaya, mesti jaga anak bininya, menantunya, kontrak ratus-ratus juta dan bilion ringgit. Jadi Menteri Kewangan sakau sana dan sini, ada bank dalam negara, ada bank dalam luar negara, ada harta di kota-kota besar. Saudara, ini bibit-bibitnya mulai musnahkan. Saudara, dalam e-hailing, I understand, tapi anak-anak juga penentu corak negara ini. Saudara terpukau dengan masalah sekarang, tak minat apa yang berlaku, you will be condemned kerana menanggung hutang yang besar. Hutang negara sekarang berapa? 1,5 triliun ringgit. Hutang untuk apa? Masa almarhum Tun Razak dulu hutang, masa dia Perdana Menteri, Menteri Pembangunan Luar Bandar, hutang untuk buat sekolah luar bandar, hutang untuk buka felda. Okey, tak ada salah, baik untuk pembangunan. Lepas tu kita hutang projek mega, dan hutang sebahagian untuk projek, sebahagian untuk sakau. Siapa harus bayar? Bukan generasi sekarang, yang harus bayar anak-anak sekarang. Jadi kalau saya cerita pasal hutang, jangan fikir you can escape. Sebab yang tanggung saudara. Sebab itu bila saya jadi Perdana Menteri, saya telah tunggu sekian lama, dan saya cakap seperti mana anak muda, when I was your age, ya, saya bangkit lawan membela nasib petani-petani miskin di Baling. Saya masuk keluar penjara lawan. Sekarang ditakdirkan, alhamdulillah, saya Perdana Menteri. Saya nak bagi tahu, saya selaku Perdana Menteri, saya tidak akan izinkan negara ini memilih pemimpin yang mencuri harta dan tanah rakyat. And I need your support. Why do I choose to say this? Sebab saudara, anak-anak akan menentukan.
Kalau you biar, tak usah peduli lah dia pakai baju macam ini ke, dia pakai coat tie ke, dia pakai kosongkok ke, dia pakai serban ke jubah. Kadang-kadang perangai sama saja. Ada kuasa, sakau. Dengan serban, dengan songkok, dengan tie, dengan coat, sakau semua. Siapa yang boleh tentukan ini dihentikan? Anak-anak. Itu penting. Saya tak mau tolak ansur. Takdirkan boleh kekal kerana pendidikan ini, alhamdulillah. Takdirkan orang akan kumpul, yang berharta, yang curi, yang sakau banyak, kumpul, lawan saya, jatuhkan saya. I accept. No regrets. Because saya ada tanggungjawab untuk jaga bukan saja generasi sekarang, tapi generasi anak-anak sekarang. Itu tekad saya. Saya pilih untuk cakap terus terang dengan anak-anak. Ada orang kata ini politik. Apa politik? Ini masa depan kita, ini negara kita. Orang yang curi duit sekarang, apa dia cakap? Bekas-bekas Perdana Menteri, menteri, dia cakap apa? Kita kena jaga Melayu dah nak selamat. Melayu ini tergugat kedudukan dia. Melayu, masa depan dia, ekonomi dia dicabar oleh bukan Melayu dan Cina. Kita pun semangat. Saya nak tanya, kamu kan Melayu, kamu dulu kan Perdana Menteri, kamu dulu kan Menteri Keuangan, kamu dulu kan Menteri-Menteri. Masa kamu Melayu, kamu buat apa? Kamu sibuk dengan apa? Ha? Berapa kekayaan kamu? 100 juta lebih. Ada yang hartanya 1 bilion, 2 bilion. Sudah. Jadi kalau saya jawab, saya umur dah lama, tapi semangat macam semangat anak-anak. Saya jawab, mereka kata apa? Betul nak tolong Melayu? Silakan. Betul ada semangat dalam Melayu? Silakan. Tetapi harta yang kamu ambil 2 bilion itu, kamu bagi balik kepada rakyat. Then you talk, otherwise you shut up. Ya, sudah senang. Tanah beribu ekar, saham beratus juta, harta di London, di New York. Ya, ada kapal terbang khas, ada kapal mewah untuk family. You talk about the Malays. The majority of the Malays apa? Ini anak Melayu majority ini. Ada anak Cina, ada anak India. What do you have? You kena kerja dari pagi sampai malam untuk cari rezeki yang halal, untuk dapat RM2,000. Kamu sakau berbilion ringgit. Therefore, bangun and fight them. Protect your right. Save Malaysia. Save the country. Ya. Apa guna? Apa faedah ajak orang Melayu gaduh dengan orang Cina? Saya nak turun dan geram. Ya. Boleh nampak? Apa faedah kita gaduh dengan Cina? Apa gaduh? Apa faedah cakap hidup Islam? Di mana tak boleh buat Islam? Pagi tadi saya di Sabak Bernam. Usahawan desa tolong orang-orang asli buat berniaga-berniaga kecil. Saya dengan Datuk Sri Zahid naik heli terlambat kerana satu heli jatuh di Subang, heli bomba. Dia doa kepada Allah SWT mudah-mudahan selamat. Tapi saya ambil risiko kerana saya tak boleh lambat. Saudara, habis itu datang ini, kerana anak muda ni penting bagi negara kita. Bukan saja penting tu sebagai kerja e-hailing, to understand nasib kita sebagai satu bangsa, lantik dan pilih pimpinan, dan kemudian bicara soal yang lain. Lepas ini saya nak pergi satu international conference on Tamil language, persidangan antarabangsa bahasa Tamil. Saya konyol-konyol boleh? Aneh? Okey. Lepas itu saya akan jumpa seorang ulama besar, seorang yang mampu syarah hadis Sahih Bukhari. Saya ajak ke Sri Perdana. Sri Perdana itu
Seri Perdana itu, kalau tidak tak nampak kan? Baik. Seri Perdana, rumah rasmi Perdana Menteri. Perdana Menteri dulu duk cakap soal Melayu ini. Bila dia ada kuasa, belanja 38 juta ringgit perbaiki rumah Perdana Menteri. Ya. Tapi tak siap. Bila dah siap, Anwar Ibrahim masuk. Dan apa arahan saya kepada Ketua Surusan Negara? Saya tidak mahu 1 sen duit rakyat diguna untuk belanja rumah Perdana Menteri. Kemudian bila saya jadi Perdana Menteri, ada kereta baru di order. Kereta baru 2 juta ringgit. 2 juta one car for the Prime Minister. Apa saya jawab? Saya negotiate, saya kata send back the car, I will use Proton saga. Proton. Why? Sebab apa? Apa kerajaan tak mampu beli 2 juta? Mampu. Tetapi terima kasih, cerdik. Okey. Tetapi macam mana saya nak jumpa orang e-hailing? Berapa 1 bulan dapat? Kalau pengenalan calon balik tu boleh juga. 2,200. Perdana Menteri kata 2 juta. Saya tolak. Jadi saya nak jumpa saudara, apa yang hebat Anwar ni? Sama je sakau. Belanja rumah 10 juta, nak beli kereta 2 juta. Jadi kalau saya tak ambil, saya bagi tahu. Ini nama apa? Berapa sebulan dapat? 2,000. Saya kereta 2 juta. Apa saya buat? Hantar balik. Ya. Baik. Jadi tapi orang ni bila bercakap, kita pertahankan Melayu. Melayu mana kamu pertahan? Dan ada budak-budak muda Melayu. Ya. Terima kasih. Bangang sungguh. Betul. And then modal tidak ada, ajak gaduh. Cepat. Baik. Kita sebenarnya ada soal jawab, ya? Tapi saya nak sebut ini penting, sudah faham, ya? It's very important matter, ya? E-hailing cara saudara cari rezeki dalam keadaan ekonomi malap. Alhamdulillah, sejak kita ambil balik, mampu sedisi. dalam beberapa bulan, apa yang berlaku? Buku tahun pertama 71 bilion ringgit pelaburan baru. Jili Proton, Jili buka, dia tulis surat ke saya 10 buka. Nak buka Automobile City di Tanjung Malim, $10 billion, hampir 40 bilion ringgit. Dah dekat. Minggu lalu Elon Musk minta nak cakap dengan saya. Ada orang kata, kami dah jumpa Elon Musk dulu 3 tahun dulu. Ada menteri dulu cakap, kamu jumpa dia, cakap dia datang ke? Tak datang. Kerana dia tengok muka tak boleh percaya, muka sakau. Jadi saya cakap dengan dia, dia kata okey, Mr. Prime Minister, setuju saya buka headquarters di Sabah Jaya this year, 2023. Itu untuk Tesla, untuk Starlink. Starlink, tahu kan Starlink? Yang internet. Ada orang kata Starlink apa pula. Ni di sekolah belah Ulu tak ada connectivity, kita belilah sikit. Immediately dia kata ada 40, kita beli 40. Kita runding, kalau ada 400, beli 400. Sebab di PJ okey, di Ulu Bernam, di Lahang Yue, di Choa Tokun. Kita Lahang Yue di mana? Lahang Yue. Lahang Yue ni di Tasik Gelugong.
Cowok Tok Kun. Cowok Tok Kun tu kampung aku lah. Hang bawa malu aku lah. Okey. Jadi tempat-tempat itu yang kedua Starlink. Ketiga SpaceX. Semua sunat laser. SpaceX, Elon Musk kata there are 3 companies in Malaysia yang buat certain parts untuk SpaceX. Saya bagi arahan kepada Menteri Pelaburan Tunku Zafrul, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi, saya kata support these 3 companies dan make sure you have new young workers supporting the project. Ini banyak lagi yang tibet. Ini patut kerja, bukan duk maki orang. Oh, Anwar pakai capal, Anwar pakai baju buri luar. Saya lesing. Ya. You orang mana? Tengok. Buat apa sini ni Selangor? Ya, okey. Go away. You? Insya-Allah semua ada janggut tu. Baik. Ini pakai apa? Bawa berapa bulan apa? 2,000 lebih sikit. Okey. Tadi Amiruddin Menteri Besar sebut apa-apa yang dia buat. Dan oleh kerana banyak yang bangkitkan kepada saya, kita ada program yang Perkeso untuk bantu kan. You tahu tak ada program Perkeso untuk e-hailing? Okey. Berapa kita jumlah bagi? 100 juta ringgit. Berapa untuk tambahan? 42 juta ringgit. Berapa melalui tekun? 10 juta ringgit. Cukup? Tak cukup. Sebab jumlah ramai. Yang kamera janganlah ambil aku, ambil dia orang lah. Dah, saya dah tengok muka hari-hari dah. Inilah peluang nak ambil ni. Ini belakang tak nampak langsung. Boleh ambil tak? Baik. Okey. Saya dah tutup dengan mengatakan apa? Ya. Jangan kita diperalatkan. Kalau tanya, anak suruh sokong Anwar untuk apa? Saya sokong Anwar supaya jangan pilih pemimpin, jangan sakau. Kalau ada menteri zaman saya takbir dulu satu hal. Now, kalau ada menteri, termasuk menteri besar, zaman saya, ada rekod rasuah, saya tergajang dia masuk Sungai Buloh. Itu kalau nak kenal Pakcik Anwar. Ya. Mana boleh macam tu? Cukuplah dengan gaji, dengan allowance. Ya. Kalau ada. Tapi Alhamdulillah, saya dapat weekly report, SPRM, Commercial Crime Police, LHDN, dan juga Bank Negara. Alhamdulillah setakat ini 8 bulan nampak terkawal. Terima kasih saudara kerana atas sokongan dan kerjasama. Please ya, help, tolong selamatkan negara kita. Saudara, selamatkan negara kita. Ini setengah-setengah orang lama-lama yang dah Perdana Menteri pencen-pencen ni duduk balik, kita ni nak Islam, nak Melayu. Sudahlah, anak muda, selamatkan negara kita. Orang boleh cakap, sebab tu dia marah sangat dengan saya. Kalau dia cakap senang, you berapa bilion tu ada, bagi balik lah. Kamu cakap nak berjuang untuk rakyat, kamu dah berapa berbilion. Tak, saya menang loteri tiap hari. Good. Ini dia. Ada tanah macam ni Kedah, rare earth, di bumi. Boleh benarkan, orang sapu, buat keluar ratus juta ringgit. Dan bila SPRM pergi ambil siasat, Anwar zalim. Yang kamu sakau tak zalim. Ya. Macam kes raja. Ya. Raja ni tak sama kita. Maknanya kalau kita ada sistem raja, dia above politics. Dia tak boleh campur politik. Jadi kita kalau nak tegur, kita kena persembah. Tuanku, macam saya Perdana Menteri, ada masalah dengan Agung, saya minta mohon menghadap. Ampun tuanku, pasti ada sedikit pandangan yang agak berbeza. Minta tuanku
sabar dan terima pandangan kalau boleh. Itu cara dia. Ni kamu berdaya di luar. Kita ada undang. Siapa lapor? Dewan Diraja Selangor. Dewan Diraja Selangor lapor mesti dengan perkenaan Tuanku Sultan Selangor. Kemudian ketua parti PAS pergi jumpa Sultan Selangor, minta ampun. Apa jawab Tuanku Selangor? Tak selesai. Esoknya Ketua Polis Negara arah dakwa orang yang sindir raja. Apa dia jawab? Anwar zalim. Bagaimana dengan aku? Ada pula ketiga, Allahu Akbar. Yang cakap tak faham, yang sokong tu pun jangan sebut lebih. Ya. Jadi it's not fair. Berapa kalau you tengok YouTube, TikTok, hari-hari dia balun Anwar. Capa dia tak kena, baju dia tak kena, dia jahat, dia macam-macam. Lagi dia dengan perempuan, lagi dia dengan lelaki, cuma dia dengan lembu je belum. Haram jadah. Ya. Tapi apa saya buat? Saya tak buat. Apa saya suruh polis tangkap? Tak. Tapi kamu sentuh raja, itu soal lain lah. Dan raja tak puas hati, raja murka, Dewan Diraja komplain, kamu hadapi. Tapi pergi keluar, Anwar zalim, kita mesti jatuhkan Anwar. Sudah, aku tak heran. You tahu tak berapa lama saya masuk keluar penjara sebelum jadi Perdana Menteri? Boleh agak berapa lama? You jawab salah, aku bagi 5 salah, 10 dekat 8. siap, dekat 10,5 tahun. Betul, terima kasih. Nama apa? Hanif. Dia belanja teh tarik tu 10,5 tahun. Jadi kalau nak ugut tak makan, nak beli tak makan, kita kena ada tanggungjawab. Dari ini yang saya nak pesan kepada saudara, dengar boleh, nilai. Kita bukan bodoh. You ada education. Yang orang dalam e-hailing, kurang-kurangnya form 5 ada yang form 6, ada yang diploma, ada yang degree. Orang yang nak bercakap politik ni, nak bombong, ingat orang bodoh semua ke? Oh, kerana kita bercakap pasal Islam. Jangan. Jadi saya harap saudara faham. Kalau ada soalan yang senang-senang saya jawab, yang susah Amiruddin jawab. Kalau saya lantik menteri besar, saya rekomen. Jadi biar ada kerja lebih sikit. Okey? Boleh? Okey. Pengurusi ambil alih. Yang pengurusi duduk diam kan, kamu ada kerja. Test. Itu dia. Saya pun tak terikut langkah yang Mak bawa Perdana Menteri. Pergi ke sana, pergi ke sini, macam mana boleh maintain stamina tu, Pak Kapten kita. Yang Amiruddin turun sebab apa? Bos turun. Okey. Kita yang muda tengok semangat yang Amat Berhormat Perdana Menteri turun jumpa kat sana, jalan pergi sana, pergi kemah sana pun kita rasa subhanallah. Kita sendiri kadang-kadang rasa letih. Tepukan sekali lagi untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Macam-macam soalan lah Datuk Seri tanya. Berapa tahun saya masuk penjara semua, saya tak sangka Perdana Menteri tanya kan. Mengimbau semula nostalgia. Okey, baik. Saya pasti tapi nak tanya dulu Datuk Seri, kita boleh buka sesi soal jawab tak? Boleh. Sebab dia orang dah kumpul soalan daripada semalam. Boleh. Boleh Datuk Menteri Besar kita boleh? Dah standby Datuk. Okey, baik. Kalau yang susah saya bagi tahu OCPD. Okey, sekarang saya buka untuk sesi bertanyakan soalan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Hari ini secara langsung, peluang ni mungkin tak tahu bila akan datang balik. Jadi saya nak jemput, kita nak buka soalan yang pertama daripada abang-abang rider kita. Jauh sangat. Okey, yang belakang tu. Kakak yang belakang tu, belakang. Tu. Okey. Ini paling berani. Okey bang, mungkin boleh share nama, daripada mana, terus tanya soalan. Terima kasih. Okey, selamat sejahtera semua. Sekarang boleh dengar ke?
Minta maaf ya, brother dan sister sebelah saya nervous sangat. Okey, selamat sejahtera semua. Sekarang boleh dengar? Very clear. Okey, good afternoon semua. Nama saya Yasotaran. Saya seorang pelajar, seorang pekerja dan seorang e-hailing Lalamove. So, sebelum tu saya nak bagi surat ni kepada Encik Anwar Hiram dulu untuk baca 2 hingga 3 minit. Nak bagi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ya, Cik. Mana Datuk Seri kena baca soalan? Bukan soalan. Yang ni dia kena baca okey. dalam hati. Tolong ya. Mungkin someone boleh tolong? Untuk masa ni saya tunggu lebih 3 tahun. Ini saya jimat kos, tak payah pakai pos. Saya sudah hantar bos banyak kali, Cik. Oh dah. Kena baca sekarang ke bang? Dalam hati dulu. Next question. Dalam hati. Okey. No, next question tak apa. Next. Okey. Kalau ada lagi, saya nak jemput. Okey kakak. Abang baju hitam. Kita kumpul soalan. Kakak, abang baju hitam tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahmil bin Hussein dari Bandar Puncak Alam. Saya merupakan penghantar makanan sepenuh masa McDonald. Sekiranya saya mulakan dengan soalan, insyaAllah. Sekiranya saya terpilih untuk bertanyakan soalan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya ingin bertanyakan tentang dasar-dasar kerajaan Malaysia kini bagi menepani permasalahan ekonomi kian merudum, seperti mana sektor penghantar makanan antara penyumbang kepada ekonomi negara. Apakah jaminan kerajaan kini boleh memberikan dan dengan dasar-dasar negara yang telah dirangka bagi memberi jaminan kepada kami sebagai pekerja penghantar makanan sepenuh masa? Dan untuk soalan tambahan, mungkin secara pendek, apakah perancangan kerajaan bagi menepani anak-anak muda yang sudah tidak minat belajar untuk bersambung pengajian bagi di sektor IPT ataupun IPTS dengan membuat kerja penghantar makanan? Itu saja. Oh, dia tak minat belajar lah. Ya. Okey. Baik, terima kasih. Kalau setakat ini tekun ada 10 juta ringgit untuk tambah dari segi kalau ada yang perlu membeli motosikal oleh gig rider, maksimum RM10,000 setiap orang, ya. Jadi kalau ada 10 juta digunakan, insya-Allah dah habis tu saya boleh tambah 10 juta lagi untuk tekun, ya. Ini supaya maknanya motor tu standard sikit lah, ya. Kau tak selalu rosak ke apa ke. Yang keduanya, ada bagi pandangan, ya, bahawa macam mana nak organize. Sudah ada cara susun untuk bantu anak-anak yang dalam gig rider throughout the country, ya, yang kebanyakan di Lembah Kelang, ya. Saya peruntukkan permulaan kepada informal secretariat untuk selaras kerja gig rider ini, so that dia tak boleh one off, you bagi pandangan habis. Tapi kalau you ada komiti penyelarasan untuk semua e-hailing, gig rider dan sebagainya, then hal-hal saya boleh hantar, jumpa menteri besar, jumpa menteri usahawan, jumpa menteri sumber manusia, ya, supaya dapat program ini berterusan. Saya tak mau jadi one off. Jadi untuk start the informal society apa, untuk menyelaras kegiatan gig rider, saya luluhkan RM1 juta hari ini untuk you start the program. Wow, RM1 juta. Tepuk kuatlah sikit, RM1 juta tu. Ini pengumuman Dan secara ini langsung. penting sebab kalau tidak dia jadi disorganized. Jadi kita tahu masalah pinjaman, masalah kemudahan, masalah insurance, masalah dengan perkeso walaupun ada RM100 juta. Jadi kita organize, saudara organize sendiri, saudara pilih siapa yang saudara nak jadi spokesperson. Dan untuk itu nanti Selangor disiapkan small secretariat. Saya bantu RM1 juta untuk you ambil full time staff untuk bantu selaras, boleh kontak. Jadi ada kontak phone ke email ke untuk semua. Boleh? Setuju? Datuk Seri boleh buka lagi ya? Boleh. Boleh. Okey, saya nak satu lagi.
Okey. Itu abang tu dah siap berdiri, okey. Yang belakang tu, yang baju biru belakang. Ya, siap. Okey. Kita kumpulkan soalan tu, okey. Assalamualaikum Datuk Seri. Boleh tak Datuk Seri, soalan bunyi, boleh tak Datuk Seri panggil e-hailing punya company ni, Lala, Grab, Panda, semua ni, kami nak minimum satu order RM7. Setuju tak? Setuju tak? Sekarang berapa? Sekarang berapa? Sekarang dia makin turun Datuk Seri. RM7, RM6, RM5, RM4. Sekarang Okey. Okey, bagi saya 1 minggu saya akan panggil semua e-hailing company. Saya akan jumpa di pejabat Perdana Menteri. Bagi saya tempoh 1 minggu, saya tetapkan masa, saya jumpa dia, saya nak sampaikan pandangan saudara bahawa rate itu terlalu rendah. Okey, Khairuddin bantu. Okey. kemudian Dan lagi satu belanja kami, saya tarik satu. kemudian kami nak beritahu ya, sekarang dah 2 order Grab dan Foodpanda, dia dah jadi dulu 1 order RM7, sekarang 2 order RM7. Betul tak? Betul tak? Okey, last. Kemudian lagi satu, kami nak, sebenarnya kami pun tak nak lama dalam industri ni, kami nak keluar, nak cari kerja lain. Betul tak? So tolonglah bagi kami training dan latihan yang dapatkan kami keluar daripada rate korang panggil putaran tikus ini. Terima kasih Datuk Seri. Baik. Dan untuk respon sikit je. Sekarang ni kita memang ada upskilling. Ya. Sebab tu saya kata kalau ada coordination committee, dia ada senarai nama, you apply di situ, kita selaras. Jadi kalau kita ambil, kita perlu boleh training 200 orang. Jadi you take 200. Jadi sebab tu saya kata semua patut ada line, you bagi number ke email ke whatever lah, contact secretariat. Sudah saya minta Khairuddin tolong bantu selaraskan. Dan ada di antaranya mungkin nak pergi TVET special training, ada nak pergi training di bawah Securities Commission. Security Commission sekarang ambil 600 orang untuk special training. Kemudian Petronas untuk TVET punya cara. So saya nak minta saudara, you give your cooperation, kerana tak semua akan kekal ke e-hailing. Ini hanya beberapa ketika tertentu you kena upskill. Dan saya tak setuju kalau kekal dekat RM2,000. Nak hidup memang susah. Jadi oleh itu kita kena cari jalan tingkatkan. Alright, terima kasih. Terima kasih. Masih boleh buka Datuk Seri? Boleh. Masih? Okey. Nombor 1. Silakan. Boleh? Dah 3.5. Boleh Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Datuk Seri. Saya Haris Fadilah bin Arsyad dari Petaling Jaya, mewakili Persatuan Perpaduan Rakan Penghantar Malaysia. Okey Datuk Seri, yang pertama saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah pada parti Datuk Seri, Parti Keadilan Rakyat, terutama kepada ahli Angkatan Muda Keadilan, kerana banyak membantu pihak persatuan kami, terutama melalui Encik Brian yang ini. Inilah pemimpin yang kami mahukan, membantu suara kami. Okey, soalan saya Datuk Seri. Ini dia suruh tanya. Saya nak jawab, nak tanya sendiri Datuk Seri. Ini saya nak jawab sendiri. Okey Datuk Seri, seperti yang kita tahu, sektor e-hailing ialah sektor bebas, freelance. Kami tiada majikan. Tetapi oleh kerana tiada akta-akta yang mengikat syarikat, kami sering dieksploitasi oleh pihak syarikat. Jadi soalan saya, apa langkah kerajaan untuk mengatasi masalah ini seperti eksploitasi pihak syarikat kepada rider-rider terutamanya? Terima kasih Datuk Seri. Sebab itu kalau ikut undang-undang, dia tak boleh buat union. Perdana Menteri bagi penyelesaian dia, iaitu you had set up satu komiti dan you bawa kes ini,
Dan pertama saya akan jumpa sebuah pembaju e-hailing. Lepas itu kalau you boleh organize komiti you, insya-Allah saya atau wakil saya menteri akan panggil komiti untuk dengar masalah anak-anak semua. That's a fair solution untuk sekarang. Okey, apa lagi? Set up satu community Komiti. Okey, baik. Ada 2 soalan saja lagi yang saya perlukan. Ni tepi ni. Kita bagi peluang. Okey. Yang sebelah sini tak ada. Hi, Dato' Sri. Hello. Dato' Sri, I came for your first Temuanua at the convention center and I took the mic and Amelia stopped. She said cannot ask the question anymore lah. Okay. Today I came. I want to talk behalf of them. They are riders. Okay, dia orang buat rider kan. Okay, saya banker. Kita nak buat loan untuk dia orang. Okay, kita tak boleh buat. Dia orang nak pinjam loan rumah ke, loan kereta, dia orang tak boleh pinjam kan? Dia orang call sebab I'm working in the banking industry for more than 10 years. Tapi Grab daripada management dia orang apply loan, dia orang boleh dapat. Tapi untuk dia orang apply untuk personal loan, credit card, semua tak boleh. Sebab dia orang bagi payslip, commission statement, semua tak boleh. Itu decide by the management. But there is a financial scam happening in Malaysia also. That is what we I've sent the letter to PMO office on the March, and I've sent a personally message to you as well. There is one big financial scam is happening in Malaysia. Even I joined Innovaton. Innovaton is Alright. yeah, I joined Innovaton, but I've selected, and end of the day they said this is a services that I need to go directly to you, which is the Ministry of Finance. They are doing Innovaton is because they need some product. They want to do the like innovation things. Okey, balik So, e-hailing, balik e-hailing. Bukan alright. masalah e-hailing. E-hailing. They are riders. They are bring the food. Some riders are made in accident, pass away. Dia orang meninggal dunia. Tapi end of the day dia orang tak dapat apa-apa pun. Insurance tak cover, own personal insurance pun tak ada. Lepas tu dia orang boleh gaji pun sikit. As the brother said, dia ada satu rider pergi RM7. Alright. I have seen so many payslip. Baik. Not even a RM2,000. So how they want to apply for the housing loan? How they want to apply for the car loan? How they want to do? Okey. Ni jangan, you kena faham juga, dia ada peraturan, ada undang. What we need to do, apa dia? Tolong dia. Okay. You dengar, you nak selesai dengan masalah bank. Bank ni bukan kerajaan punya. Yeah. Okey, dengar dulu. Sebab itu, untuk peringkat awal, kita bagi caruman per keso untuk jaminan masa depan gig rider. Temporary. Berapa banyak? 100 juta. Kita tambah 42 juta program bina kerja. Tapi kita tambah lagi sebab saya minta Securities Commission, Bursa, Petronas dan juga GLCs. Itu batu. Now, lepas itu saya kata 10 juta tekun untuk beli kerana dia cari makan dengan motor. Motor dia teruk. Jadi kita bagi pinjaman tekun. Ya. Yang lain macam you nak ambil umpamanya loan, dia ada dia punya syarat undang-undang. Sebab tu saya kata untuk sekarang ini have a committee set up, bukan 1-2 spokesperson begitu. Have a committee set up dan saya boleh cakap dengan e-hailing punya pemaju. You organize betul-betul, kemudian isu-isu ni boleh dibangkit secara teratur. Because ada limit, kita tak boleh langgar peraturan dan undang-undang ni. Tetapi ada cara keluar, umpamanya union tak boleh. Tapi saya kata you ada komiti untuk bawa isu, dan apa yang you bangkitkan itu kita ambil sebagai satu cadangan yang baik, sama ada kita bawa ke e-hailing atau kerajaan atau bincang dengan bank negara untuk memudahkan tindakan-tindakan. Itu cara kita buatlah, ya. Boleh faham itu tak? Maknanya kita nak cari penyelesaian, bukan nak bangkit hal-hal yang memang kita tak boleh selesai. Saya tak boleh direct bank bagi pinjam pada dia, tak boleh. Melainkan duit saya boleh bagi. Okay. Jadi ada kaedah dan peraturan. Tapi ada penyelesaian, ada. Maka kita cari kaedah penyelesaian macam mana. Dan saya ingat peringkat sekarang saya kena panggil e-hailing company sini, pemaju dia, dan tanya dia sebab apa daripada RM7 turun RM6. Nah, itu dia kena terang kepada Perdana Menteri. Apa dia? Itu yang mampu saya buat
untuk kurang-kurangnya meringankan beban saudara sementara. Okay, that one I promised you. Give me a week, I'll do it insyaAllah. Okay. Okey, saya rasa dah cukup lah tu. Banyak penjelasan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi dengan itu, sekian saja sesi Temu Anwar Selangor X Belia P-Hailing 2023. Tepukan sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.